Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Sudah jemaah muslimin muslimat, para pelajar yang dirahmati Allah. Baik, insya-Allah malam ni kita mula balik pengajian kuliah maghrib kita. Dan sebagaimana yang kita sebut belum ni, bahawa kuliah malam ni biasanya kita buat malam Sabtu kan. Malam Sabtu mengaji hadis, kita hadis Riyadhus Shalihin. Tapi bermula Januari baru ni, Amos sebut kita akan mula malam Khamis lah. Dia malam Jumaat tu kekal sebagai kuliah tafsir malam esok. Cuma sakut baru ni dengan PKP. Kita tak ada malam ni, insya-Allah malam ni kajian berizin untuk kita kuliah maghrib dan kita ikut SOP lah. Jangan duduk dekat-dekat. Sebagaimana biasalah SOP dalam masjid. Baik. Pengajian hadis kita ni kita berhenti baru ni pada tajuk Babu Tahrimi An-Niyahati 'alal Majiti wa latmil khaddi wa syaqqi jaybi wa nathfi sya'ri wa halqih wa du'a'i bil waili was subur. Bab pada menyatakan haramnya meraung teriak kuat ke atas mayat orang mati, jenazah hak mati. Dan haramnya duk tapa pipi dia koyok baju. Koyok kita panggil koyok apa ni? Baju lah. Dan juga apa ni, cabut rambut ataupun cukur rambut kerana sedih kematian, nak tunjuk sedih. Dan juga haramnya menyeru dengan kata-kata buruk, kata-kata kecelakaan ke atas disebabkan oleh kecewa dengan kematian. Itu tajuk besar hak Imam Nawawi sebutlah. Dan perbuatan ini diambil daripada perbuatan orang Arab dan disebut juga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sama ada perbuatan ni ada di kalangan kita masyarakat Melayu tu, kita tengok gapo dia ulasan hadis Nabi bawa. Sama ada hak berlaku sungguh ataupun hak lebih kurang. Tu boleh berlaku. Cuma hak Nabi sebut ni perbuatan hak berlaku di kalangan masyarakat jahiliah Arab yang tak boleh dibawa dalam Islam. Kerana dia bertentangan dengan ajaran Islam. Salah satu ialah bab kematian ni lah. Bagaimana perilaku kita reduk terhadap kematian, terutama sekali keluarga. Jadi Islam ajarlah, pertama hidup mati ni ciptaan Allah dan kehendak Allah Ta'ala. Kadang-kadang orang tak sihat anak boleh anak, dengan kehendak Allah Ta'ala. Bertahun-tahun nak ke anak tak boleh. Acu nak boleh, lahir-lahir tak ada, lahir tu mati oleh kandungnya. Tak sedih. Jadi hidup mati ni, siapalah cerita mati, kita hidup puluh-puluh tahun, akhir sekali mati. Bila mati ni kan, dalam masyarakat manusia ni, termasuk menatai haiwan pun mati ni sedih lah. Menatai perut sedih mati kan. Tiga kita manusia. Jadi lagu mana nak adab mati? Dia ada dua cara. Sama cara kita manusia. Ikut kita nak lagu mana dah, kita sedih kan, kita tunjuk sedih. So lagi cara agama. Ada cara agama ni hak Nabi ajar. Hak turun melalui wahyu. Dan memang kematian ni Nabi sebut sama. Dan Nabi sebut Islam ni mari nak antara benda besar Islam mari atas dunia ni, ayat tu lah, bahawa lepas mati tu tak payah ajar mati berlaku. Orang tahu berlaku mati ni. Tapi hak Nabi kena ajar ialah gapo hak berlaku lepas mati. Dan hak berlaku lepas mati ni kita panggil hidup balik lah. Hidup balik untuk menghadap hari yang kita panggil paling hakiki, yang Allah Ta'ala buat tidak fana, kekal abadi. Cuma ada dua alam, dua tempat, syurga neraka. Syurga pun kekal, neraka pun kekal. Jadi Nabi kata nak adab tu. Jadi pemisah antara dunia dengan akhirat ni matilah.
Tak, khemah tu lambat lagi. Tapi Nabi sebut khemah ni, khemah hak dekat ni mati. Tak, khemah dunia lambat lagi, tak tahu bila. Dekat ko tu Allah dalam ilmu Tuhan. Langit bumi ni hancur. Tapi khemah manusia hari-hari berlaku, iaitu kematian. Jadi bila kita beradab dengan ahli keluarga kita hak mati, maka Nabi sebut mati ni sebaik-baik peringatan. Tak, sebaik-baik. Aku ingat Al-Quran, kita duk ngaji tafsir kan. Cerita khemah ke banyak kita duk ngaji tafsir, dan tafsir juzuk 30, juzuk 29 ni banyak cerita bab khemah. Tapi nak ambil peringatan tu, orang yang betul-betul lembut hati, alhamdulillah lah. Ya, dia dengar Allah Ta'ala cerita kat surah dekat dah khemah ni, dengar hadis Nabi. Tapi orang yang kerah kat, payah lah. Dah lah tak saya dengar Quran. Dah dengar pun dah hati kerah kat, duk suruh jauh lagi khemah. Tapi Allah Ta'ala buat hak dekat. Hak dekat ni kematian. Hak kerah hati pun jadi lembut. Kenapa? Kerana ahli keluarga mati. Cuma Nabi ajar bahawa bila mati ni, walaupun dia musibah, hakikatnya dia mendekatkan diri kita pada Allah. Maka semua keadaan di mana kematian yang kita sambut dengan cara tak ingat Tuhan jadi haram lah. Jadi haram. Antara ni lah, iaitu kita panggil menyesali kematian, meratapi kematian sampai mereka tak ingat kepada takdir Tuhan. Hak ni tajuk dia ni lah. Merau ke atas mayat, tapa pipi tanda malang, tanda kita panggil majah hidup, soyok baju, dok cukur rambut, macam-macam buat nak tunjuk tanda sedih. Siapa terlupa bahawa barang ni adalah peringatan daripada Allah Ta'ala. Lebih baik kita ambil dia sebagai peringatan, kita doa. Sedih tu sedih lah, kita akan tengok lepas ni. Kita baca dah banyak hadis, kita sambung sikit lagi pasal Imam Nawawi ni. Mungkin dia bawa hadis ni banyak, sebagaimana kita belajar Riyadhus Shalihin ni. Riyadhus Shalihin ni kitab hadis dia kumpul banyak tajuk, tapi walaupun beribu hadis, tak silap 2000 lebih hadis, tapi sikit lah dia terpaksa saring kita panggil atas sosok tajuk tu. Kalau dalam kitab besar hadis ni, Sunan Sittah capuh lepas pada ni kitab utama ni, kat banyak lagi hadis-hadis. Tapi Nawawi ni dia tengok banyak satu tajuk, dia pilih 5 buah hadis, 10 buah hadis. Ada tu banyak lebih pada 10. Sikit lagi, tapi atas pilihan dia lah. Dan tajuk kita ni banyak, lebih pada 10 hadis. Salah satunya ialah sebab cerita kematian ni berlaku hari-hari dalam kehidupan kan. Dan benar tak molek ni, Nabi pesan ni berlaku sampai ke hari ni. Zaman Nabi berlaku, zaman Imam Nawawi berlaku, dan zaman lah ni pun ulama masih lagi peringat supaya kita jangan sambut kematian dengan cara yang tidak disukai oleh Allah Ta'ala. Baik, kita belajar dah 4-5 hadis ni. Nabi sebut hadis pertama ni al-Majid an Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-mayitu yu'adzabu fi qabrihi bima niha alaihi. Mayat ataupun jenazah hak mati ni akan diazab oleh Allah Ta'ala dalam kubur dia dengan sebab orang ahli keluarga hak duk hidup lagi ni duk meratak dengan suara kuat, dengan cara-cara hak sebut tadi. Ni kita panggil peringatan paling besar dah. Jarang benda ni tu boleh kata tak ada dalam hadis Nabi. Orang mati kena azab dengan sebab perbuatan semasa orang hidup lagi. Kan kita ngaji asal kan, kita ngaji orang mati kan, dia buat klik amalan dia dah. Tak kait dah orang hidup tu. Ada kecuali kerana dia. Maknanya dia buat jahat, orang lain tiru. Lekat pas kubur lah. Ada sebagaimana amalan baik, sedekah jariah kan. Amalan jariah, kita sedekah. Kita sedekah masjid ke apa. Ni saya dua ni kita nak apa? Kapek dah. Kita nak kutip dulu, nak tukar kapek ni lama dekat 10 tahun dah kapek pelan belakang ni dah. Ada resung dah. Ada. Kita panggil apa? Tak sedap dah. Kita panggil lutut lah orang tua ni. Ada tak sedap. Tak sedap dengan lutut, sakit lutut dah. Kita nak tukar kapek. Kapek, kalau kita beli kapek, kalau kapek ni kekal 10 tahun ke berapa tahun, tiba-tiba tengah-tengah duk guna kapek ni, tua hak di rumah tu meninggal dunia, maka selama mana barang jariah ni orang duk guna buat ibadat, selama mati kena azab dalam kubur dengan sebab orang atas teriak, keluarga teriak.
Apa kaitan dia kan? Jadi ada, kita baca syarah tu, ada sahabat Nabi tu deneng. Subhanallah, dia kata, Allah, pelik ni. Ada, pelik, aku tak aja dengar Nabi sebut amalan orang buat salah datang, orang bawah dalam kubur ni kena azab. Jadi ada sahabat hak riwayat dia tegur lah. Dia kata, apa mu kata mu tak percaya ke aku tidak nipu buat mari daripada Nabi. Jadi ulama kita ni syarah lah. Syarah maksud azab sini, kita baca dah hadis. Salah satu hadis yang menerangkan, ambil hak 4-5 hari kita baca, kita potong-potong lah sebab kita baca dah, cuma nak peringat balik. Hadis yang daripada Abu Anum radhiyallahu anhu maqala umiya ala Abdullah bin Rawahah radhiyallahu anhu faja'alat ukhtuhu tabki wa taqulu wa jabalah wa kadza tu'addidu alayhi. Wa faqala hina afaqa ma qulti syai'an illa qila li anta kadzalik. Rawahul Bukhari. Yani kita panggil apa, pitai, sehingga adik puan dia ataupun saudara dia, tak adik kau kakak ni, teriak menangis kuat. Dianya dia ingat dalam riwayat sebut macam adik dia ingat matilah. Kalau tidak pun mungkin nak mati ataupun mati. Teriaklah kawan ni. Wajabalah Allah, hilallah kekuatan aku. Mana dia orang gitu je, boleh menaung, tak ada dah rezeki rezeki, tak ada dah jaga keluarga, tak ada lah. Seolah-olah kawan ni juri rezeki. Kan orang mati kan dia tak khabar, dia suruh gelak masa depan. Kalau ayah mati ke apa kak, suami mati kak, suruh tak ada dah siapa lah nak jaga aku, tak ada dah lah kan. Perbuatan kata-kata tu lupa Tuhan lah. Sebab hujung rezeki selama ni tidak tu lakimu, tidak binimu, tidak anakmu, Allah Ta'ala. Jadi saat-saat ginilah nak kena ingat Tuhan. Jadi sepatutnya bila mati orang Islam diajar supaya ingat Tuhan. Ya Allah, itu aku, suami aku je cari kau ni, benda-benda ni. Sekarang ni ingatmu lah, tak ada orang lain. Ada, aku tak tahu, tapi aku yakin mu juri rezeki. Patut kena mari gitu, kena ingat Tuhan. Tiba-tiba duk tubik kalimah-kalimah yang seolah-olah putus harapan. Putus harap. Banyak orang harap. Orang Melayu kita ni tak boleh menahu. Orang Melayu ni dia teriak gitu ya. Cuma adalah hak kita panggil hak jahil sangat tu. Dia tubik kata-kata yang hak supaya orang harap ni. Kata-kata kita panggil malang, kata-kata kecelakaan dalam hidup. Baik, dia sebut bahawa saudara puan dia ni duk teriak. Dianya dengar. Dia dengar. Ini kita panggil sama ada dia dengar, dia pitai zahir tapi dia sedar kan, gamar kan orang kita panggil bila dia sihat tu, dia kata dia khabar orang duk kecek daripada tapi dia tak nak kecek kan. Jadi orang kita hidup ni anggap dia pitai. Ada tu pitai sungguh tak khabar-khabar. Jadi sahabat Nabi Allah bin Rawahah ni dia kata faqala hina afaqa. Lalu Abdullah bin Rawahah sakit ni dia berkata ketika mana dia khabar balik. Bila dia sedar daripada pitai dia ni, dia pun beritahu, kita panggil adik puan dia ni. Dia kata ma qulti syai'an illa qila li anta kadzalik. Hadis ni riwayat Bukhari. Dia kata masa aku duk pitai tu aku dengar mu duk meraung. Dia tak ada launganmu, tak ada satu pun setiap kali mu melaung kecuali malaikat akan tegur aku. Ada malaikat sendiri, dia tak mati lagi. Kita panggil kelebihan Allah Ta'ala bagilah. Kelebihan Allah Ta'ala bagi karamah kepada sahabat Nabi supaya dia bila dia sedar tu bertambah iman dia kan. Maknanya orang sakit ni biasa kan, lepas pada sakit ni ingat Tuhan lah. Macam cerita-cerita COVID sehari dua ni lah. Ada kita COVID ni kan, orang hok masuk ICU nak mati lolo, tiba-tiba Allah Ta'ala beri hidup balik kan. Lepas tu kan dapat dengan Tuhan. Sakit-sakit ni bagi rahmat, musibah zahir tapi rahmat daripada untuk orang Islam lah. Orang kafir ni kalau dia orang bukan Islam, dia kira musibah seumur hidup lah kalau tak masuk Islam. Ada. Jadi makin rapat beritahu sahabat ni, dia kata masa duk meraung cara jahiliah tu, malaikat akan kosek aku, betul kau lagu ni mu, maknanya mu kau juri rezeki masa hidup, mu kau Tuhan, maknanya gitu malaikat tanya dah. Maknanya malaikat ni marah.
Dia itu gangguan kita panggil. Gangguan dalam kubur. Hak ni tidak dalam kubur lagi ni, cerita sakit baru. Jadi nak sebutnya ulama kita dia syarah apa maksud hadis Nabi mengatakan apa ni jenazah ataupun orang mati ni diazab. Dia dalam hadis disebut dalam kubur kena azab, di depan ni dia di akhirat pun kena azab. Jadi ada dua. Pertama, kalau si mati ni memang nak lagu tu masa dia hidup. Dia nak suruh kalau boleh kak sebutir kapung teriak aku mati nak rap suruh. Dia suka orang. Pasal dia tengok orang mati ni, hok ni sebutir keluarga duk teriak. Hok tu sebutir kapung. Dia pun angan kalau aku mati sebutir kapung maknanya suruhlah aku ni. Ya dah. Maknanya aku ni betul apa ni aku ni orang kita panggil orang suruhlah masa hidup. Kalau gitu dia nak, dia tak tegar lah ahli keluarga dia, tak ada mesej apa, maka dia akan diazab. Dia akan diazab apabila ahli keluarga dia tiap. Siapa ke akhirat kena azab. Ada pun hak tegar royak dia pesan. Dia pesan pada ahli keluarga dia. Cuma ahli keluarga tak dengar. Macam saat ni kan sahabat Nabi, sahabat besar kan, masa dia sakit. Maka orang mukmin pun disebut akan dikosek juga dalam kubur. Supaya kita ni, hadis Nabi sebut supaya kita ni pesan. Tinggal wasiat pada ahli keluarga, jangan buat mudah. Kalau kita tengok ahli keluarga kita ni ada hak perangai jahiliah, dah hak jenis tak ingat ke agama, maka kita pesan awal kalau abang mati, ayah mati ke gapo, jangan buat perangai jahiliah, jangan buat amal-amal bid'ah kita panggil. Jangan buat benda bid'ah. Kerana ada gangguan dalam kubur. Malaikat saat ni lah malaikat tanya, malaikat kosek. Lagu ni kau betul kamu lagu ni? Tak cakap nafi lah kitanya. Tak cakap nafi. Jadi gangguan dalam kubur. Sedangkan orang mukmin ni dia sepatutnya berehat dalam kubur kan? Berehat dalam kubur dengan sebab amal soleh dia. Tapi dengan sebab ahli keluarga dia buat perangai atas masa hak hidup ni buat perangai, maka dia kita panggil dikosek oleh malaikat Allah Taala. Jadi dua keadaan lah. Sebab tu jadi cara Nabi apa ni ulama hadis kita syarah maksud orang mati diazab dalam kubur dengan sebab amal orang hidup yang zahirnya nampak bertentangan dengan hak Nabi ajar asal, iaitu amal yang masing-masing bawa lah bebannya masing-masing. Dia tafsir lagu ni, dia tak hak supaya sebut ni, kita faham gitulah. Jadi hak ulama kita peringat, hak benar-benar dia peringat ialah bila kita tengok ahli keluarga kita ada, ahli keluarga kita hak tidak, kita panggil hak jahil sikit, hak kemungkinan akan buat benda ni, duk tuyuk tangi apa ni meraung, kita pesan awal-awal jangan buat lagu ni. Susah kita hak nak mati ni. Baik, kita tengok hadis terusnya dah. Wa Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala ishtaka Sa'd bin Ubadah radhiyallahu anhu syakwa fa'atahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'uduhu ma Abdullah bin Auf wa Sa'd bin Abi Waqqas wa Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhum. Baik, dia kata hadis ni daripada Abdullah bin Umar. Hadis ni riwayat Bukhari Muslim, hadis sahih lah. Dia kata satu kali seorang sahabat besar nama Sa'ad bin Ubadah. Sa'ad bin Ubadah sahabat besar lah, dia orang Ansar. Dia telah mengadu sakit, mengadulah sakit siapa berita dia sakit ni siapa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya ahli keluarga dia ayat, ya Rasulullah, Sa'ad ni sakit, siapa pekat ngadu. Jadi maka Rasulullah pun mari ziarah lah, sebagaimana kita ngaji kan, ziarah orang sakit ni besar pahala dia. Nabi sendiri je acak lah ziarah para sahabat tak mau sakit. Nabi pergi ziarah bersama dengan sahabat lain, sahabat besar juga, dia sebut 3 orang ni. Abdul Rahman bin Auf, hak sakit, hak kita baca hadis ni Abdullah bin Rawahah ni Abdul Rahman bin Auf, hak kaya kan, sahabat kaya raya. Wa Sa'd bin Abi Waqqas, ni panglima perang ni, kita panggil hak tahu Parsi. Ada hak jadi panglima perang zaman Sayyidina Umar, kita tahu kota Parsi, negara Parsi. Wa Abdullah bin Mas'ud,
dan sahabat besar banyak riwayat hadis. Abdullah bin Mas'ud. Sahabat besar berlakon. Dia pergi 4 orang dia sebut. Falamma dakhala alaih, maka sampai di rumah Nabi pun masuklah. Masuk Pak Sa'ad duk sakit ni. Wajadahu fi ghasyatin. Tiba-tiba Nabi dapati Sa'ad ni tak khabar. Pitai jugalah. Ada mana dia gitu kita tengok tak nak sakit sungguh lah sapa bila Nabi sapa ni tak nak apa ni dia pitai dah. Faqala aqada, lalu Nabi tanya, Nabi kata habis dah kau ni, maknanya mati dah kau ni. Senyap kan sahabat apa ni, qalu la ya Rasulullah, jawabnya ahli keluarga dia tidak ya Rasulullah, tak mati lagi. Maknanya maksudnya ahli keluarga tahu dia ni sakit tak khabar. Ahli keluarga semua duk tengok Nabi tu nangis. Nabi ni orang kuat kan, tiba-tiba Nabi sendiri mengalir mata menangis. Maka semua atas rumah tu pakat, dari rumah tu pakat teriak belaka, pakat menangis belaka. Qala ala tasma'u inna Allah la yu'adzibu bidam'il 'ain wala bihusnil qalbi walakin yu'adzibu bihadha wa asyara ila lisani aw yarhamu, muttafaqun alaih. Maknanya teriak tu tak tahu dia sebut berapa lama ke, seminit dua ke lama mana, menengung belaka sambil-sambil bunyilah suara teriak ni bunyi. Maka Nabi pun bila Nabi tu Nabi pun suaralah, Nabi bersuara. Nabi kata ala tasma'u, mendengar kau dak, mendengar kau dak, dengar ke apa, dengar suara teriak ni lah, mendengar kau dak kita pakat teriak belaka ni. Innallaha la yu'adzibu bidam'il 'ain, sesungguhnya Allah Taala tidak akan mengazab seseorang sama ada orang hidup kita ramai-ramai ni, dan begitu juga orang yang mati ahli keluarga kita. Nabi Allah Taala tidak akan azab dengan kita kan mengalir apa ni sahabat Nabi sebut. Maknanya tak salah, masing-masing duk teriak ni tak salah, teriak mengalir air mata. Wala bihuznil qalbi, ataupun kalau dapat tahan air mata, sedih di hati, sedih kita tahan hati kita kan, nak teriak. Kita ialah ada orang tu dia boleh dia tak teriak. Tasik tunjuklah pasal kematian ni mungkin nak teriak, kena buat kerja. Keluarga kita mati, kita hidup ni teriak boleh pahala. Lah kalau teriak ingat Tuhan, jasa orang mati, hati sedih, tu biasalah tabiat. Dan kalau kita ingat Tuhan boleh pahala. Lidah Nabi kata dua keadaan. Kalau lidah meraung maka boleh dosa, Tuhan akan azab. Tapi kalau lidah tu bila-bila sedih mengucapkan kalimah Allah, kata-kata hak molek, puji mayat kan, puji mayat, mungkin rasa menyesal apa ni putus asa, tapi puji kebaikan mayat, bagus dia ni. Nak kita dia kawan-kawan dia semua duk sebut kebaikan. Jadi itu menjadi Allah Taala mengampuni orang mati kan. Tapi kalau sebut hak jahat, hak tak molek, kita sebut juga. Jadi membantu. Dah, bagi kita panggil kehendak Tuhan berlaku. Tapi Nabi ajarlah gitu. Nabi ajar supaya kita saling kesian belah sama-sama kita. Jadi masa mati ni duk lidah. Orang hidup ni lidah dia yang akan menentukan sama ada Allah Ta'ala akan merahmati dia dan si mati, atau masa hidup dia meratak kematian dengan cara jahiliah. Apabila dia tidak bertaubat, Nabi kata idza lam tatub, apabila dia tak bertaubat. Nabi sebut sini orang tina, ada ni orang tina, biasa orang tina lah, orang jantan dia tak meraung, ada juga, tapi orang banyak orang tina lah. Dan memang setengah tu dia upah sebutir kapur pakat mari tiak, boleh RM100 seorang gitu lah. Jadi orang tina dia meraung ni pandai lah orang tina. Jadi Nabi sebut sebagai peringatan pada orang puan. Dia kata orang puan hak meratak tangis bila masa hidup dia tak ada taubat, sebelum dia mati, tuqamu yaumal qiyamati, akan dibangkitkan oleh Allah Taala di hari kiamat, mana di padang mahsyar. Wa 'alaiha sirbalun min qatiran, di tubuh dia ni Tuhan pakai baju pakaian, ni nama pakaian lah sirbal kan, daripada temaga hak cair.
wadirun min jarabin, dan juga pakaian juga, lapisan pakaian daripada penyakit kulit. Penyakit kulit, kudih lah kita panggil. Maksud dia, ulama kita sebut dalam hadis, orang perempuan kan dia pakai berlapis-lapis pakaian kan, nak berjanguk. Orang lelaki tu pun pakai lapis juga, baju panas baju kan. Jadi orang Arab ni ada lapisan baju dia. Lapisan pertama ni, baju bukan dengan kain, tapi baju dia tu daripada kudih dia. Sampai hilang kulit, tak nampak kulit, kudih habis tubuh. Berkudih, siapa kudih tu macam baju. Gitu. Kemudian lapis pula dengan baju. Baju ni bukan daripada kain, baju daripada temaga cair. Temaga cair panas kan. Nabi ayat gitu je. Jadi ulama kita dia dibangkitkan lagu tu daripada kubur dia sampalah kepada masyar. Maknanya dia ni akan menghadap celaka lah. Maknanya dia ni ahli neraka lah sini. Dia akan dibangkit dari keadaan dia ni pesek ahli neraka. Jadi maksud dia dia kata dia ni nyakit kulit. Nyakit kulit sepatut ubat lah. Jadi Allah Ta'ala siap ubat. Ubat dia apa? Ubat dia temaga cair, senang nak bakar. Jadi dah lah kulit tu kudih, dipubat pula, dibubuh pula pakai temaga, kemudian bakar. Jadi temaga tu masuk dalam kulit. Kita tak nak bayar lah. Jahat ke siapa? Kita tengok orang jahat lah, duk azab orang dalam penjara, musuh dia kan, macam jenis azab kan. Tapi Tuhan kata mu nak buat faqdi ma antaqad, mu nak hukum lagu mana hukum lah. Dan innama taqdi hadhil hayatad dunya, mu raja mu boleh hukum lah atas dunia ni, tapi di hari akhirat kelak mu akan rasa hukum Tuhan. Jadi kita jumpa dalam Quran, dalam hadis, jenis-jenis azab Tuhan buat contoh gambar kita pula musibah. Allah Ta'ala kata dak, bila dia azab kaum, ayat tu kaum Samud tak silap, kaum Samud lawan Nabi tu kan, bila Allah Ta'ala peracur tu, Allah Ta'ala kata wala yakhafu uqbaha, Tuhan tak takut gapo nak berlaku, nak hacur lebu ke nak gapo, takut apa ya? Dia berlaku kan, Allah Ta'ala sebut. Jadi ni contoh satu dosa besar yang Nabi pesan kepada umat dia, ya azab di hari akhirat dia besar, iaitu dia dipakaikan pakaian temaga, jadi ubat kepada penyakit kulit kudih. Kulit tu sebutir, seluruh tubuh dia tu penuh dengan kudih-kudih yang diubat dengan air panas temaga panas. Dosa besar. Wa an Usaid ibn Abi Usaid at-tabi'i an imra'atin minal mubayyi'at qalat, seorang tabi'i nama Usaid ibni Abi Usaid. Dia tabi'i, maknanya dia sahabat, anak murid pada sahabat Nabi. Dia ambil daripada seorang perempuan sahabiah. Dia perempuan ni sahabat Nabi ni, sahabat perempuan ni termasuk orang yang pernah berbai'ah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya ayuhan nabiyyu idza ja'akumul mu'minatu yubayyi'. Wahai Nabi, bila datang padamu orang puas nak bai'ah padamu, Al-Quran pada sebut. Jadi ada beberapa kali sahabat-sahabat Nabi ni orang puas mari untuk bai'ah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah seorang ni dalam hadis ni dia kata seorang tabi'in, anak murid sahabat dia, ambil berita ni daripada seorang perempuan yang pernah berbai'ah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qalat, sahabiah ni berkata, kana fi ma akhadha alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, antara benda yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ambil perjanjian dengan kami. Mana bai'ah ni? Dia kata dalam banyak-banyak perkara hak Nabi pesan. Tak payah Nabi pergi, kita panggil Nabi orang ramai-ramai ni, mari janjilah sama ada sahabiah tu, orang sahabat Nabi, ya Rasul pesan pada kami nak bai'ah, ataupun Nabi kata ni perjanjian, jangan curi, jangan goni ya. Nabi pesan semua jadi bai'ah, pakak sanggup berlaku, pakak nak jaga kan. Orang nombor satu jangan syirik lah, betul tak? Jangan syirik, jangan buat dosa besar. Jadi tak boleh tapar muka lah. Ni maksud hak ni lah hari kematian, tak boleh tapar muka. Kalau kita tengok TV ada lakonnya orang Arab berlakon kan, dalam hak mati sungguh pun ada, ambil dalam tengok dalam YouTube, tapar pipi. Orang Melayu tak ada ni. Wala nad'u
wailan, dan kami tak boleh menyeru wail, menyeru kecelakaan, celaka. Kita sebut kalimah-kalimah buruk lah, malah gapo tak pakai kerja dalam hidup, ikutlah. Tu wail, maknanya kita menyeru kata-kata yang bersifat bawa kecelakaan. Wala nasyukku jaiban, dan kami tak boleh koyak jaiban. Jaiban ni bukan tekuk kita lah, baju kan, kita nak sarung baju. Jaib ni maknanya bukan pakaian kita hot leher ni. Hot leher orang puan orang lelaki. Kita soyak kan, kita soyak pegang dua ni, kita koyak terbelah dada ni kan. Tu perangai orang Arab nak tunjuk sedih. Orang nak tunjuk debel, cara debel dia. Hak ni nak tunjuk sedih. Wa alla nanshura sya'ran. Dalam kitab amal ni huruf sa, tapi amal tengok dalam boleh Nabi pesan jangan buat lagu tu. Orang puan jangan buat lagu tu. Baik, kita pergi lagi. Kita habis hadis tajuk ni. Wa an Abi Musa radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ma min mayyitin yamutu fayaqumu bakihim fayaqulu wa jabalah wa sayyidah aw nahwa dzalika illa zanihi ahakadza kunta. Hadis ni hadis hasan, rawahu Tirmizi. Imam Tirmizi riwayat dalam kitab dia. Dia kata hadis daripada Abu Musa Al-Asy'ari, sahabat Nabi lah. Dia bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ma min mayyitin yamutu, tidak ada seorang mayat pun yang mati, tak ada seorang pun jenazah yang meninggal. Faya hak ni duk marang atas rumah. Hak dalam kubur tu malaikat akan mari. Malaikat ni dua orang malaikat akan dihantar. Akan dihantar, diwakilkan kepada dia. Yal hazani, mari duk kocok dia. Yal hazani, mari duk kosek. Sebut ni kan? Kocok dia. Ahakaza kunta, ya kamu lagu tu. Maknanya ya kamu ni jadi tuan rumah, juri rezeki, tempat gatal. Mana kata ada mu enggak hancur, kata Allah Taala tak suka pada keluargamu. Mu tak ajar ke salah gitu. Mu tak ajar ke ahli keluargamu supaya jangan buat lagu tu. Jadi kena pakat mesai lah. Kat dalam ni kita panggil cerita mati ni hukum banyak. Tidak hanya saja bahkan hukum bagai-bagai bid'ah, perbuatan bid'ah pun banyak berlaku dalam kematian masyarakat kita ni. Jadi jangan duk buat benda-benda hak pelik lah. Adat kita sebut bahawa ni kan, bahawa mati ni tazkirah. Jadi kematian itu bagi agama. Ada. Ikut orang Nabi buat. Hak mudah, cara mudah, hak tazkirah, cara tazkirah. Jangan duk buat cara adat orang Melayu. Arab buat adat orang Arab. Kerana setengah-setengah adat ni bertentangan dengan agama. Isnatani fin nasi. Hadis daripada Abu Hurairah. Dia kata Rasulullah telah bersabda, dua perkara fin nasi ada dalam kehidupan manusia, huma bihim kufrun. Dua-dua ni adalah kufur daripada mereka. Maknanya perbuatan, ada dua perkara, dua perangai, kita panggil dia. Dua perangai dalam manusia ni, dalam kehidupan manusia. Dua-dua ni hakikatnya adalah kufur. Walaupun maknanya dosa besar. Kufur ni kafir lah. Tapi kita tengok sini. Kufur ni kita panggil syirik lah tak? Kita panggil sembah Tuhan, sembah selain daripada Allah. Tapi sini dia kata dua perbuatan menjadi kufur. At-ta'nu fin nasabi. Kita panggil wak nganying lah. Wak nganying berkait dengan keturunan. Kita hina orang, tidak hina tubuh dia, hidup hina turunan. Mana sakit hati lah. Ada sakit hati orang yang dihina, siapa turunan. Dia tu turunan dia tu jahat dah. Dah. Pok dia, tok dia tu memang lagu tu dah. Okay, orang yang kena tu kan sakit hati dah. Boleh gocoh lah. Kalau berani gocoh, kalau tak berani kat pakasnya luka hati. Kenapa? Kerana sebut aku jahat, pas kau ayah aku kena. Aku jahat, pas kau tok aku kena. Jadi orang yang kata-kata lagi ni kita panggil wak ngani hak keturunan ni, Nabi kata ini kufur. Tak. Yang kedua, wan niyahatu alal majiti. Dan juga niyah ni maksud tadilah meratapi kematian. Mati. Jadi dua. Pertama, kita
hina keturunan tu menyakitkan hati orang hidup. Orang yang dihina ada tak? Kita meratak menyakitkan orang dalam kubur. Dia sama gitu. Ayat Quran, dak kata huduh ke Nabi, barang-barang hak jelas, barang-barang mulia kita kata huduh. Jadi kufur. Tapi ada perbuatan yang kita panggil dosa besar. Tak kufur, dia dosa besar lah. Sama ada zalim, fasik ke apa. Cuma ada hadis Nabi sebut dosa-dosa besar ni Nabi sebut dengan kalimah kufur. Seolah-olah jadi kafir lah. Jadi ulama kita salah betul kalau lagu tu. Tak kena dengan asas hak kita ngaji kan. Macam tadi kan. Orang masing-masing bawa diberi nikmat, diberi azab dengan amalan masing-masing. Tiba-tiba hak kita ngaji tadi, orang lain je teriak, kita hak dalam kubur sakit. Mencerca orang dengan guna keturunan dia, dengan mencerca ahli keluarga dia. Nabilah tajuk ni, insya-Allah minggu depan kita masuk tajuk baru insya-Allah. Wassallallahu ala Muhammad